Assalamualaikum semua. Saya Siti Sedastri Binti, salah seorang penyelia akademik untuk Bahasa Melayu di Pusat Bahasa Nusa, dan saya juga merupakan salah seorang guru Melayu untuk kelas mingguan Pusat Bahasa Nusa. Hari ini, topik yang akan saya bincangkan ialah cara-cara membantu anak anda mempersiapkan diri untuk peperiksaan peringkat umum. Seringkali kita dapat soalan daripada pelajar yang mana mereka akan tanya kepada kami, "Cikgu, apa yang perlu saya lakukan? Apa yang perlu saya belajar?" Saya faham kerana berbeza dengan subjek matematik dan subjek sains di mana mereka mempelajari formula-formula tertentu. Kan? Untuk subjek matematik dan subjek sains. Tapi untuk subjek bahasa Melayu, kita tidak mempunyai formula yang harus pelajar ingat dan gunakan untuk ujian. Jadi pelajar tidak boleh lari daripada membaca untuk mengembangkan kosakata mereka. Jadi daripada membaca, selain mengembangkan kosakata mereka, ia juga membantu untuk mencetus ideal dalam menulis karangan mereka. Jadi untuk slide-slide yang berikutnya, saya akan kongsikan beberapa cara untuk ibu bapa sekalian um, membantu anak anda untuk mempersiapkan diri dalam peperiksaan peringkat umum. Sebelum saya bincang dengan lebih lanjut, kita akan lihat format peperiksaan bagi peringkat biasa dan peringkat lanjutan. Jadi di sini kita dapat lihat bahawa kedua-dua peringkat biasa dan peringkat lanjutan mempunyai 3 kertas. Yang mana kertas pertama ialah penulisan fungsional dan karangan, kertas dua penggunaan bahasa dan kefahaman, dan kertas tiga ialah lisan dan kefahaman mendengar. Bezanya untuk peringkat lanjutan, mereka tidak mempunyai kefahaman mendengar. Peringkat lanjutan hanya mempunyai lisan saja untuk kertas 3 mereka. Jika kita lihat kertas 1, terdapat penulisan fungsional dan karangan. Penulisan fungsional di mana mereka perlu memberikan respons, menulis respons untuk blog atau forum. Jadi penulisannya ialah tidak formal ya untuk respons. Tapi untuk email, ya, tulisan balasan email ia merupakan satu penulisan yang formal. Ini untuk bahagian penulisan fungsional. Jadi untuk karangan, mereka mempunyai 3 soalan. Mereka hanya perlu pilih satu daripada 3 soalan itu dan menjawab soalannya. Baik, kita akan lihat bagaimana untuk membantu anak anda dalam memperbaiki bahagian karangan dan bahasa mereka. Jadi pertama, untuk karangan mereka haruslah memahami ciri-ciri penulisan yang hebat. Saya pasti di sekolah, guru-guru mereka telah mengongsikan cara-cara bagaimana untuk menulis satu karangan yang hebat, bagaimana untuk memulakan permulaan karangan, bagaimana untuk menggunakan fasa-fasa berguna, bagaimana untuk mengeluarkan isi-isi untuk karangan mereka. Jadi selain daripada itu, kita juga haruslah memanfaatkan bahan pembacaan yang sedia ada, seperti contoh akhbar, majalah, antologi cerpen, novel, teks kefahaman, komik dan buku teks. Saya nanti akan kongsikan dengan anda bagaimana kita boleh akses akhbar berita harian secara percuma dan di mana kita boleh dapat buku-buku antologi cerpen yang ditulis sendiri daripada penulis tempatan. Nanti saya akan kongsikan ya. Okey, baik kita lihat bagaimana buku teks dapat membantu pelajar. Sebab mereka akan rasa buku teks saja digunakan di sekolah. Tidak, sebenarnya jika kita baca buku teks dengan mendalam kan, kita lihat buku teks ni ada beberapa bahagian yang bagus untuk belajar. Jika kita lihat ada bahagian sastra di mana ia dapat membantu pelajar untuk mengembangkan kosakata mereka. Jadi sebenarnya buku teks ni amat membantu para pelajar. Kemudian teks kefahaman juga. Teks kefahaman, pelajar dapat menggunakan jalan cerita untuk teks kefahaman
kefahaman mereka sebagai satu pencetus idea untuk mereka menulis karangan mereka. Ya, jadi kalau kita lihat komik, tidak semestinya semua komik tu komik yang hanya sebagai hiburan saja. Sebenarnya ada beberapa komik, jika kita dapat cari dengan lebih mendalam, dapat digunakan sebagai bahan untuk belajar mengembangkan kosakata, mempelajari perkataan baru. Ya, jadi kita pergi ke slide seterusnya, di mana kita sering menggalakkan pelajar kita untuk muat turun aplikasi Kamus Pro. Dalam aplikasi Kamus Pro ini, pelajar dapat lihat bahawa makna yang diberi untuk perkataan yang dicari adalah mengikut Kamus Dewan Tempat. Jadi maknanya adalah yang terkini, ya, updated. Kemudian kalau kita lihat dalam aplikasi ini juga yang dapat menterjemahkan bahasa Melayu kepada bahasa Inggeris. Kerana kita faham pelajar ini banyak yang lebih fasih berbahasa Inggeris, kan? Jadi kadang-kadang mereka lebih memahami makna sesuatu perkataan itu apabila ia diterjemahkan ke bahasa Inggeris. Jadi di sini kita lihat, kalau kita lihat perhati, yang telah diterjemahkan pada keep an eye on, take notice of. Jadi ini saya pasti jika pelajar kurang faham apa tu makna perhati, jika mereka lihat bahasa Inggerisnya, mereka boleh lebih mudah memahami. Jadi selain menterjemahkan satu perkataan itu daripada bahasa Melayu kepada bahasa Inggeris, aplikasi ini juga boleh menterjemahkan perkataan bahasa Inggeris kepada bahasa Melayu. Contoh kita lihat anxious, jadi anxious bahasa Inggeris, kan? Jadi melalui aplikasi ini kita dapat lihat ia boleh menterjemahkan perkataan anxious kepada bahasa Melayu. Jadi kita lihat anxious tu maknanya bimbang, risau. Jadi ini amat membantu untuk pelajar di mana kadang-kadang bila mereka lakukan karangan atau melakukan latihan, dalam fikiran mereka itu bahasa Inggeris. Jadi kadang mereka tidak tahu macam mana nak terjemahkan kepada bahasa Melayu. Jadi aplikasi Kamus Pro ini dapat membantu mereka untuk menterjemahkan bahasa Inggeris kepada bahasa Melayu. Di sinilah di mana saya kata tadi, kan, sebenarnya berita harian ini dapat diakses secara percuma. Kadang-kadang kita tidak sempat untuk membeli surat khabar di kedai. Kadang-kadang jika kita terlewat, surat khabar pun dah habis. Jadi jangan risau, usah risau. Sebab apa? Jika anda daftar di laman NLB dan muat turun aplikasi NLB Mobile App, anda dapat mengakses berita harian secara percuma. Jadi selain mengakses surat khabar berita harian, anda juga bolehlah mengakses buku elektronik bahasa Melayu. Jadi bila anda sudah buat turun, anda hanya perlu login, menggunakan username dan password anda dan pergi ke SPH Newspapers, pilih berita harian dan di situ anda dapat anak-anak anda dapat membaca berita apa yang berlaku di seluruh negara, di seluruh dunia. Jadi selain daripada mereka mendedahkan diri kepada apa yang berlaku di sekeliling mereka, mereka juga dapat mengembangkan kosakata mereka. Dan kerana apa? Melalui berita, melalui akhbar, terdapat juga perkataan-perkataan yang jarang pelajar dengar. Jadi mereka boleh mengembangkan kosakata mereka melalui pembacaan akhbar. Di sini, koleksi buku elektronik Melayu, mereka bolehlah pilih judul apa yang mereka minat untuk baca. Tekan klik saja dan buku itu sudah tersedia. Mereka boleh terus langsung boleh baca. Baik, di sini saya telah kongsikan laman Unggun Kreatif. Jadi Unggun Kreatif ini merupakan satu syarikat tempatan di mana mereka menjual buku-buku antologi cerpen, novel untuk yang sesuai untuk peringkat remaja dan sesuai untuk belajar. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, kalau kita lihat
Mereka ada pelbagai buku yang dijual. Ada antologi Jepun, ada novel, dan harga-harga mereka juga berpatutan. Tidak terlalu mahal. Jadi ini sesuai. Saya telah baca beberapa buku mereka. Perkataan yang digunakan juga mudah dipahami. Jika tidak mudah dipahami juga, ia sesuai untuk peringkat sekolah menengah untuk mereka gunakan dalam karangan mereka. Dan penulis-penulis yang menulis buku-buku ini adalah penulis tempatan, ada juga merupakan guru-guru sekolah Singapura. Ya. Jadi jika anda berminat, anda bolehlah pergi ke laman Unggun Kreatif. Okey. Baik, kita sambung. Baik. Hasil tinjauan ini terdapat sebuah tinjauan yang dilakukan mendapati bahawa 90% remaja menggunakan media sosial. 75% pula mempunyai sekurang-kurangnya satu akaun media sosial yang aktif. Dan 51% pula dilaporkan melayari media sosial secara harian. Saya faham ada yang berpendapatan bahawa media sosial ini banyak negatifnya. Sebenarnya ada juga kebaikannya jika anda tahu cara-cara bagaimana untuk menggunakan media sosial. Sebenarnya ada beberapa akaun media sosial yang boleh anda ikuti untuk menambah ilmu tentang bahasa Melayu. Jadi kalau kita lihat, ini adalah Instagram, ya, di aplikasi Instagram, di mana salah satunya adalah Bulan Bahasa. Jadi di akaun Bulan Bahasa ini mereka telah mengongsikan peribahasa contohnya dan juga arti kata beberapa perkataan. Jadi ini amat sesuai untuk pelajar ikuti. Dan selain itu, sudah semestinya Pusat Bahasa Nusa juga mempunyai akaun Instagram kami yang tersendiri, di mana kita juga mengongsikan beberapa istilah bahasa Melayu dan juga frasa-frasa mulia yang boleh pelajar pelajari untuk cara mereka, latihan bahasa mereka atau untuk mengembangkan kosakata mereka. Jadi kita pergi ke bahagian terakhir, kertas terakhir iaitu lisan. Jadi lisan terbagi pada dua komponen iaitu bacaan dan perbualan. Jadi kalau kita lihat bacaan ini mudah sebenarnya untuk pelajar mendapat markah. Kerana apa yang mereka perlu lakukan, mereka harus pastikan bacaan mereka lancar, membakukan perkataan mereka dan jaga kelajuan mereka. Jadi jika ketiga-tiga faktor ini mereka ikuti, insyaAllah mereka akan dapat markah yang baik untuk bahagian bacaan. Jadi untuk yang pertama ialah membakukan perkataan. Ya, di Singapura kita menekankan bahasa baku. Jadi bila kita baca tu, pastikan bacaan kita tu baku. Contohnya kita, bukan kita. Mereka, bukan mereka. Jadi haruslah memastikan apabila kita baca petikan liberi itu, kita haruslah membacanya dalam bahasa baku. Kemudian kita juga harus jaga kelajuan. Saya sering menggunakan 1, 2, 3 rule. Jadi 1, 2, 3 rule ni apa? Untuk menjaga kelajuan saya akan pastikan bahawa apabila saya lihat tanda koma dalam petikan, saya akan berhenti selama 1 saat. Kemudian kalau ada tanda titik, saya akan berhenti selama 2 saat. Dan untuk memulakan perenggan baharu, saya akan berhenti selama 3 saat. Jadi ini dapat menjaga kelajuan saya. Kemudian kita juga harus pastikan bahawa apabila kita baca, sebutan perlulah jelas menggunakan intonasi yang riang. Kalau kita gunakan intonasi yang mendatar, kita akan dengar bahawa bacaan kita itu membosankan. Jadi pendengar pun bila dengar bacaan kita akan rasa cepat bosan. Jadi kita tidak mahu itu berlaku. Jadi bagaimana untuk memastikan pendengar terus berminat untuk mendengar bacaan kita haruslah membaca dengan intonasi yang riang. Baik, untuk perbualan pula, jika pelajar mempunyai kesukaran untuk menggunakan perkataan-perkataan yang besar, perkataan-perkataan yang sukar,
mereka boleh fokus kepada mengembangkan idea. Jadi dalam perbualan itu, jika mereka mempunyai banyak idea, mereka boleh kongsikan. Jadi markah untuk isi, mereka dapat lebih markah untuk isi dan itu dapat membantu mereka untuk lulus dalam bahagian perbualan. Jadi selalunya petikan dan video berkaitan. Jadi pelajar boleh menggunakan beberapa frasa yang mereka baca dalam petikan untuk digunakan dalam perbualan mereka. Dan soalan selanjutnya mengikut urutan di tahap individu, masyarakat dan dunia. Jadi kalau kita fokus pada bahagian masyarakat, yang seringkali berputar pada keluarga, sekolah dan pemerintah. Jadi contoh jika soalan mengenai pencemaran. Jadi soalan di bahagian masyarakat mungkin dia akan bertanya bagaimana sekolah dapat memainkan peranan bagi mengatasi masalah pencemaran contohnya. Jadi untuk perbualan, pelajar dapatlah rancang apa yang mereka ingin kongsikan dengan mengingati bahawa okey, untuk soalan perbualan selalunya ada urutan tahap individu, masyarakat, dunia. Jadi sebelum memulakan perbualan tu, pelajar dapatlah rancang dahulu apa yang ingin mereka katakan. Baik, itu saja perkongsian saya. Walaupun pendek, saya harap ia sangat berguna untuk anda. Saya harap anda dapatlah mengongsikan bahan-bahan ini bersama anak-anak anda dan membantu anda untuk mempersiapkan diri anak-anak anda dalam menghadapi peperiksaan peringkat U. Jadi saya doakan yang terbaik untuk anak-anak anda dan semoga anak-anak anda maju. Ya, jadi insyaAllah kita akan jumpa di kesempatan yang lain. Terima kasih semua. Assalamualaikum.